masih baru dalam dunia pelaburan saham, di mana sebenarnya saya mula terjebak dalam dunia pelaburan saham ni ketika saya masih bekerja 5 tahun yang lepas. 5 tahun yang lepas, pada 2015, pada ketika tu saya masih bertugas di Sabah bersama sebuah syarikat minyak dan gas gergasi di Malaysia. Tuan-tuan pun tahu syarikat mana. 5 tahun lepas, saya percaya tuan-tuan pun hampir sama dengan saya, kebanyakan yang menonton ni, kita semua kebanyakannya bekerja. Jadi bila orang bekerja ni macam saya ni, matlamat dia sebenarnya bukan kata gaji yang dapat tu tak cukup, tetapi nak mencari pendapatan sampingan, pendapatan alternatif. Jadi saya pun mula mencari apa sumber yang boleh saya jadikan sebagai sumber pendapatan alternatif, dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan mentor saya sendiri, mentor pelaburan saham nombor 1 di Malaysia, iaitu Tuan Haji Muhammad Asri pada ketika itu. Dan saya berguru dengan beliau sejak 2015, dan alhamdulillah hasil yang saya perolehi daripada pelaburan saham ni akhirnya dapat membuatkan saya untuk membuat keputusan untuk berhenti kerja pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 saya mengambil keputusan untuk berhenti kerja, bukan sebab gaji tak cukup, tidak, bukan sebab stres kerja, tidak, saya seronok, tapi nak memberikan sepenuh tumpuan dan nak memberikan nak mendalami lebih dalam dengan dunia pelaburan saham ni, yang sebenarnya bagi saya kebanyakan daripada kita orang Bumi Putra ni masih lagi belum tahu bahawa pelaburan saham ni, dunia pelaburan saham ni merupakan lubuk emas yang kita perlu terokai, di mana sebenarnya sahabat-sahabat kita yang berbangsa Tionghoa, yang berbangsa Cina ni sebenarnya dah tahu kewujudan pelaburan saham ni sejak sekian lama. Dan hari ni kalau kita cakap tentang pelaburan saham ni, pasaran saham di Malaysia ni bukan baru wujud setahun dua tuan-tuan, tetapi dah wujud sejak 1976. Right? Jadi mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, mungkin saya ni ada background ekonomi ke, saya ada background accountant ke? Tidak. Saya berkelulusan kejuruteraan kimia daripada Universiti Teknologi Petronas, dan saya bekerja pun memang tak ada hubung kait langsung dengan pasaran saham ni. Saya bekerja sebagai seorang jurutera dulu. Jadi dunia pelaburan ni sememangnya asing bagi saya. Dan hari ni mungkin banyak pemikiran kita ni disekat oleh pelaburan saham ni, susahlah kan, sebab nak kena ada background. Jadi saya dah buktikan saya orang yang memang tak ada hubung kait dengan pelaburan. Mak ayah saya pun bukannya orang yang memang dalam industri pelaburan ni, mak ayah saya pun kaki tangan kerajaan. Jadi saya percaya sebenarnya dengan ilmu, dengan bimbingan mentor yang betul, sebenarnya semua orang boleh terlibat dalam dunia pelaburan saham, dan terlibat tu satu, dan juga boleh beraih pulangan yang baik daripada pelaburan saham. Itu mungkin serba sedikit latar belakang saya lah, Ustaz. Untuk makluman semua, Allahumma salli dengar. Okey, untuk makluman semua, Masya Allah, Tabarakallah, mungkin Abang Jas nak cerita, Abang Jas di antara orang yang pernah hit hampir 60 kali, 100%. Saya tuan-tuan, hari ni adalah hari pertama Allah izinkan saya hit 100%. Hari ni kali pertama. Oh, feel dia tuan-tuan rasa macam baru kahwin tu. Dia punya best tu. Betul? Tuan-tuan, sebab saya sebelum ni saya hit 20%, 40%, 30% saya jual. Tapi hari ni dalam tempoh 5 hari saya dapat hibiscus WC anak dapat 135%. So macam ya Allah, best lah. Apa yang saya buat, saya mesej kat guru saya cakap terima kasih, saya mesej kat Bajas, saya mesej dekat Kak Ros, saya mesej kat MY, Master Yu, saya mesej dekat Jasri sendiri. Bukan kita nak cerita untuk sebab kita nak cerita seronokkan, this is the feel. Untuk kita betul-betul serius. Kalau ni 60 kali ni saya tak tahulah apa yang dah dia rasa. Okey, baik tuan. Satu benda saya yakin ramai tuan-tuan yang nak tanya soalan boleh terus tanya. Nanti kita akan pilih dan kita akan tanya kepada Abang Jazli. Saya yakin tuan-tuan ada banyak gila persoalan dan ramai ramai orang yang duk mesej tanya, dia kata Ustaz, dia kata kami ni newbie, kami ni tak tahu apa-apa pasal ilmu saham. Cuma apa yang perlu kami mula dulu? Maksudnya sekarang of course nak buka akaun CDS dah memang tak daripada banking pun tengah mereka pun tengah limitkan staff kan, so memang tak boleh nak buka lagi. So fasa sekarang apa yang boleh buat ilmu, luka duit, luka orang dah faham saham mesti kena modal dia, orang kena macam Bill Gates, kalau boleh tak 2 bilion 3 bilion kan.
So apa yang perlu ada dulu kepada ni kami-kami ni yang 1,000 lebih ni, apa yang perlu ada untuk yang zero, macam mana at least kami nak boleh terlibat dalam keadaan yang paling minimum risiko. Risiko tu tak ada, tapi yang paling minimum. Alright, insyaAllah. Okay, sebenarnya suka atau tidak, kita takkan boleh nak elakkan perkataan risiko ni daripada bercakap kalau kita hubung kaitkan dengan pelaburan. Sebab pelaburan mesti ada risiko. Tapi kalau kita jumpa di luar sana, sebenarnya ramai yang terpengaruh dan terpedaya dengan skim-skim yang menawarkan pelaburan tanpa risiko. Orang kita memang cukup seronok lah dengan benda macam ni. Takkan rugi tapi untung bertingkat-tingkat orang kata. Kan? Itu memang kegemaran orang kita. Tetapi sebenarnya dari sudut hukum Islam sendiri pun tak boleh orang kata kita menjamin suatu pulangan yang tetap. Right? Jadi konsep pelaburan ni sememangnya faktor risiko tu memang akan wujud, namun sebenarnya bagi saya untuk permulaan sebelum kita menelusuri ataupun menerokai bidang ni dengan lebih mendalam, bagi saya adalah baik untuk kita kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenal dulu tentang pasaran saham yang sebenarnya dah wujud dah hampir 50 tahun ni. Dan bagaimana sebenarnya pasaran saham ni boleh membantu kita dalam menjana pendapatan. Hari ni saya suka mengaitkan dunia pelaburan saham ni dengan perniagaan. Di mana sebenarnya saham ni adalah perniagaan, tuan-tuan. Kita membeli saham syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Saya pasti tuan-tuan hari ni menggunakan handphone Line Maxis, Line Celcom, di rumah dekat dapur. Confirm mesti ada Milo punya, mesti ada Maggi punya. Tiap-tiap bulan bayar bil elektrik pada Tenaga Nasional. Kan? Beli kereta Pro 2 ataupun kereta Proton. Semua produk-produk yang kita guna pakai hari ni sebenarnya syarikat-syarikat mereka juga tersenarai di pasaran saham di Bursa Malaysia. Hari ni mungkin kita kata, oi, kalau aku nak buka bisnes macam Maxis, macam Celcom ni, ini orang kata mau modal ratus-ratus juta. Aku ni 100 je ada dalam akaun bank kan. Pasal tu sebenarnya dengan kita terlibat dalam dunia pelaburan saham ni, sebenarnya secara tidak langsung, jika kita membeli saham-saham syarikat tersebut, kita juga adalah pemilik kepada syarikat tersebut. Tapi pemilik yang kecil lah. Sebab syarikat yang besar ni dia ada jumlah saham yang dimiliki oleh setiap syarikat. Kalau tuan-tuan yang terlibat dalam dunia perniagaan, saya pasti tuan-tuan mendaftar syarikat tuan-tuan sebagai sendirian berhad. Kalau kita nak daftar sendirian berhad pun kita kena daftar berapa jumlah saham yang dimiliki oleh syarikat kita. Begitu juga dengan syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Jadi berbalik pada tadi, hari ini mungkin kalau kita nak memulakan perniagaan sendiri, faktor modal sememangnya antara perkara yang akan membuatkan kita lari daripada bercakap tentang topik perniagaan. Sebab tak semua orang mampu nak keluarkan modal yang besar untuk memulakan perniagaan. Hari ni kalau contoh kita nak buka perniagaan yang simple, contoh perniagaan kedai makan. Nak tak nak kena fikir sewa kedai, peralatan memasak, gaji pekerja, kos marketing, bahan mentah. Kalau kita tengok, kalau nak orang kata nak berniaga, orang kata kedai nasi berlauk pun yang mungkin nampak macam mudah. Tapi saya rasa insya-Allah 10,000 tu tak lagilah kalau nak set up. Hari ni saya percaya tak semua orang ada RM10,000. Dan kalau kita sendiri nak terus terjah dalam dunia perniagaan ni, tanpa kita ada pengalaman, tanpa kita ada ilmu tentang dunia perniagaan ni, sudah pasti walaupun semudah-mudah perniagaan, katalah berniaga goreng pisang sekalipun, insya-Allah memang akan tutup cepat ni. Walaupun orang kata alah berniaga goreng pisang pun boleh rugi ke? Boleh tuan-tuan. Sebab dalam kata dunia perniagaan ni ada wujudnya risiko. Sebagai contoh, kalau orang yang berniaga goreng pisang ni, apa risiko dia? Risiko dia kalau hujan. Kan? Kalau hujan tak boleh nak buka kedai. Sama juga dalam dunia pelaburan saham ni, faktor risiko ni memang akan wujud. Tetapi dengan adanya ilmu yang betul, skill yang betul, pengalaman, insya-Allah kita boleh meminimalkan risiko tersebut di samping kita memaksimalkan pulangan yang ada.
So hari ni kalau kita nak terlibat dengan perniagaan, seperti yang saya katakan, memang modal agak besar kebiasaannya. Jadi kalau kita orang kata kalau kita tak ada modal ni, sampai ke sudah kita tak akan terlibat dengan perniagaan. Tapi sebenarnya dengan jumlah modal yang minima, kita sebenarnya boleh terlibat dengan perniagaan, iaitu kita membeli saham-saham syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Hari ni sebenarnya dengan modal serendah RM100, RM50 pun sebenarnya boleh. Tapi janganlah tuan-tuan letak dalam kepala, RM50 pun boleh tapi boleh tak tahun depan nak pakai Ferrari? Janganlah macam tu. Kalau kita modal RM50 nak pakai Ferrari, ini bukan tempatnya tuan-tuan. Sebab pelaburan saham ni bukanlah sama macam skim cepat kaya. Skim cepat kaya mungkin boleh menjanjikan bulan dan bintang. Hari ni tuan-tuan melabur RM50, esok jadi jutawan. Tidak. Pelaburan saham ni sama seperti perniagaan. Ianya memerlukan masa untuk modal pelaburan kita ni beranak. Dan hari ni kita dapat melihat bagaimana penularan wabak COVID-19 ni telah menjejaskan, telah melumpuhkan ekonomi kita. Bukan kata kita, di seluruh dunia juga. Dan hari ini ramai yang mengadu telah kehilangan pekerjaan, perniagaan semakin merosot, kehilangan sumber pendapatan, ejen-ejen takaful semua tak dapat nak jumpa orang, tak dapat komisen. Jadi sebenarnya perkara ni kita perlu kita perlu fikir. Kalau selepas isu wabak ni selesai pun, kita tak tahu sama ada satu hari nanti ianya boleh berulang kembali ke tidak. Persoalannya, adakah kita sudah bersedia untuk menghadapi segala bentuk kemungkinan? Dulu kalau kita tengok bagaimana tahun 2014 apabila harga minyak dunia jatuh menjunam daripada $100 sampai ke paras $30. Syarikat sebesar Petronas sendiri pun, orang kata syarikat paling besar di Malaysia pun, 500 syarikat terbesar di dunia pun terpaksa buang kerja. Apatah lagi syarikat-syarikat perniagaan kecil dan sederhana ni. Apatah lagi orang kata perniagaan-perniagaan kedai makan yang biasa. So semua orang akan menerima tempias tak kala kejadian macam ni berlaku. Tetapi dengan adanya ilmu dalam dunia pelaburan saham ni, sebenarnya itu boleh membantu kita untuk mendapatkan sumber pendapatan alternatif tak kala kita punya sumber pendapatan utama ni terjejas. Pasal tu hari ni walaupun kita tahu kita tak boleh nak keluar rumah, perniagaan semua tutup. Bukan saya nak tepuk tangan, nak orang kata nak hina mereka golongan yang terkesan dengan isu wabak ni. Tetapi hari ni mereka yang telah mempunyai ilmu tentang dunia pelaburan saham langsung tak rasa risau. Sebab mereka tetap boleh menjana pendapatan sampingan. Lebih-lebih lagi sekarang ni banyak saham-saham yang dah jatuh dan sekarang ni berada pada harga diskaun. Kita kalau orang kita ni kita cukup seronok kalau Lazada ke, Shopee ke, Giant ke buat sale kan. Pantang kalau ada sale memang akan penuh. Segala benda kita nak borong. Tetapi yang peliknya apabila pasaran saham buat diskaun, kita tak ada teruja nak beli pun saham-saham ni. Dan sekarang ni sebanyak saham-saham yang dulunya harga RM5, RM6, hari ni dah jatuh ke paras RM1. Dan hari ni tuan-tuan kalau kita bagi alasan kita tak ada modal yang besar, hari ni sebab untuk fakta dia, daripada 900 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, terdapat lebih 700 saham yang berharga di bawah RM1 tuan-tuan. Di bawah RM1. Lagi murah daripada air mineral tuan-tuan. Air mineral mahal lagi daripada harga saham. Kalau kita nak bagi alasan modal perlu besar. Tidak. Katalah kita beli saham harga RM1. Kita beli di Bursa Malaysia, minima pembelian adalah sebanyak 100 unit. Jadi 100 unit kali RM1, modal sebenarnya kita perlukan RM100. InsyaAllah cukup. Itu belum lagi kalau saya cakap saham-saham bawah 10 sen, bawah 20 sen, bersepah-sepah. Tapi hari ni untuk kita nampak peluang tersebut, seperti yang Ustaz katakan, apa yang perlu kita buat sebagai permulaan pada anda yang mungkin baru first time dengar perkataan saham ni dalam hidup, lepas dah 30-40 tahun hidup, inilah first time dengar kan. Saya suka untuk menganjurkan untuk mempersiapkan diri dengan ilmu dulu. Melaburlah dalam ilmu dulu. Jangan fikir soal modal. Modal ni boleh datang kemudian.
Hari ni pun mungkin kita tak ada duit yang banyak ataupun simpanan yang banyak. Tapi manalah tahu rezeki, kata rezeki jatuh daripada langit kan. Mungkin kita dapat warisan harta pusaka mungkin kan. Apa tu? Ada orang nak beli, kata kita punya kedai dengan harga yang mahal. Kita dapat rezeki yang tiba-tiba kata tanpa disangka ni. Kita tak tahu. Dan pada ketika tu pun, walaupun kita ada duit modal yang banyak pun, tapi kalau kita tak bersedia dengan ilmu yang betul, duit tu boleh habis tuan-tuan. Pasal tu, saya sangat menganjurkan untuk kita bermula dengan ilmu dulu. Usah fikir tentang modal nak perlu ada berapa banyak. Gunakan apa yang ada di poket. Hari ni jangan kita bandingkan poket ustaz dengan poket saya, memang jauh berbeza lah. Kita jangan compare poket orang ni tebal, poket kita nipis. Tak boleh. Sebab setiap daripada kita mempunyai selera dan kemampuan yang berbeza-beza. Kita ikut apa yang kita mampu dan kita boleh. Kalau hari ni kita ada RM100 je dalam akaun simpanan, tak apa bermula dengan RM100. Kalau ada RM1,000, tak apa mula dengan RM1,000. So gunakan apa yang kita mampu saja dulu. Tetapi perlu diingat, untuk kita bercakap tentang modal pelaburan ni, modal pelaburan yang kita nak gunakan untuk terlibat dengan pelaburan saham ni bukanlah duit yang kita nak bayar untuk beli pampers anak, nak beli susu anak, nak bayar sewa rumah. Jangan tuan-tuan. Sebab seperti yang ustaz dan saya katakan, pelaburan saham ada risiko kerugian. Ditakuti kita terlibat dengan pelaburan kita semakin menyusut, kita mengalami kerugian, kita tak boleh nak beli susu anak. Pasal tu hari ni modal ni besar ke kecil tak penting. Tapi yang penting duit lebihan yang kita ada. Kalau kata duit kita ni, kalau selama ni mungkin kita tak tahu nak simpan kat mana. ASB dah penuh mungkin. Tabung haji pun dah penuh. Dah pergi orang kata dah tak tahu nak simpan kat mana lah. Barulah duit tersebut kita gunakan untuk kita terlibat dengan dunia pelaburan saham. Itu sebagai permulaan lah untuk kaedah apa yang perlu tuan-tuan mulakan. Sebaiknya bermulalah dengan ilmu. Dan seperti yang ustaz katakan, sebenarnya dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ni, saya bukanlah kata saya memang kata faham tentang bagaimana ramai orang di luar sana yang terkesan teruk akibat daripada masalah yang sedang melanda negara kita ni kan. Jadi saya sendiri mengambil inisiatif sebenarnya tanpa perlu ada bayaran, saya berkongsi secebis ilmu dan pengalaman yang saya ada. Saya tak mengajar sebenarnya, saya hanya kongsi je, kongsi. Saya belum layak mengajar bagi saya. Tapi insya-Allah saya percaya dengan sedikit perkongsian ilmu dan juga pengalaman yang saya buat setiap malam, alhamdulillah saya bersyukur masih lagi diberikan ruang dan kesempatan kesihatan yang baik untuk saya berkongsi setiap malam tanpa gagal sejak 14 malam dah. Dan saya berjanji, saya committed untuk meneruskan program ni sampai perintah kawalan pergerakan ni berakhir. Sebab apa? Saya tahu kalau saya tak buat program begini, saya tahu orang akan habiskan masa tengok Netflix. Orang akan habiskan masa tengok Facebook, merapu je, mengumpat dalam Facebook. Jadi daripada kita buat dosa, buat benda yang sia-sia, bagus untuk kita kenal dan belajar sedikit. Jangan expect lah nak belajar semua benda dalam 2-3 jam, takkan boleh. Hari ni pun kita nak kerja, dapat gaji yang kita ada sekarang ni, tuan-tuan bayang, kita kena sekolah 6 tahun sekolah rendah, campur 5 tahun sekolah menengah, masuk universiti 5 tahun, dekat 20 tahun terpaksa belajar ni, nak dapat gaji banyak ni. Hari ni janganlah kita ingat, pergi kelas ni 2 jam, 3 jam, esok boleh jadi jutawan. Memang takkan jadinya. Itu saya garanti. Alright? Okay. Alhamdulillah. Jelas lah maksudnya apa yang perlu kita buat sebagai permulaan lah. Sebab hari ni saya yakin ramai orang yang tertanya-tanya nak mula kok mana, modal macam mana. Sebab ada orang tanya kat sini kata, modal kena banyak ke? Lepas tu ramai orang mesej hari ni, saya rasa hari ni saja saya dapat lebih dari 10 mesej orang tanya, ustaz boleh tak kami bagi duit kat ustaz untuk ustaz jaga pelaburan? Minta maaf tuan-tuan, jangan kata nak urus duit orang, duit saya pun saya tak terurus. So sekarang ni sebab tu saya kata knowledge come first. Sebab tu setiap malam Abang Jas kita duk buat kelas. Percuma tuan-tuan, saya macam tak boleh brain macam mana dia setiap malam boleh commit 3 jam
Tuan-tuan boleh tanya, ramainya staff saya ada staff daripada Darul Murtadah sendiri yang hampir setiap malam follow rapat Banjas. Dan saya terkejut bila dia orang boleh bercakap, kadang-kadang terus terang saya kata mungkin hanya baru 14 hari mereka duk ikut live Abang Jas di Zoom, mereka knowledge mereka lebih pada saya dah, saya rasa. Saya rasa mungkin knowledge daripada staff saya lebih daripada saya dah. Sebab dia orang bayangkan setiap malam 3 jam, 14 hari betul-betul, 14 kali 3 dah berapa? 28, 30, 42 jam. 42. Kan? 42 jam dan kena bersama, memang power lah tuan-tuan. So that's why kalau saya tengok dia orang punya sharing, saya fikir, aku staff depa, aku yang ajak depa ke depa ajak aku? Memang pro tuan-tuan. Saya tu kata, tu saya mesej secara personal terang. Saya mesej kat Abang Jas, saya kata, abang, please keep sharing this good thing, saya kata. Saya kata, please lah abang, jangan stop. Dan tadi Abang Jas kata sampai habis PKP. Kalau macam tu, saya doa bagi PKP panjang lagi lah. Sebab kalau tidak, saya akan berhenti sharing. So, please, ramai gila orang hari ni dah dekat 1,500 orang abang. Yang terus-terang semua ni dalam keadaan yang kita perlukan. Dan saya yakin ramai kawan-kawan kita yang ada duit macam ni, Kak Saurah Awi. Untuk makluman abang, Kak Saurah Awi adalah macam kak angkat saya. Saya sangat respect Kak Saurah ni adalah stokis terbesar untuk Jatuh Ramu Malaya di Johor, nombor 1. Mana Kak Azila, lepas tu Kak Ina Saimin, dia ada kilang OEM yang paling terbesar di Calam. So dia orang ni orang hebat-hebat dan dia orang ni sangat suka bantu orang. Saya bukan cerita untuk nak angkatkan mereka, untuk jadikan mereka ni riak dan sebagainya, tapi untuk kita bagi semangat. Wujudnya orang-orang kaya yang mereka ni tuan-tuan, mereka sendiri allocate some duit untuk mereka sentiasa share kepada orang, kongsi kepada orang, sebab mereka faham konsep the more we give, the more we share, the more we earn. So that's why the concept. Sebab tu kalau orang tanya nak buat apa dulu, saya satu ya, knowledge come first lah. Sebab tu keep sharing, dan kita pun pada yang ni ambil lah peluang tuan-tuan, duduk di rumah daripada kita duduk tengok Netflix. Bukan kata salah nak berhibur, tapi this is the moment yang kita takkan dapat pada waktu yang lain. Kan? Kita tak perlu bangkit awal nak pergi kerja, kita hanya boleh fokus di rumah untuk kita pilih apa penambahan ilmu yang kita boleh. Cuma abang ada orang tanya, dia kata macam sekarang ni macam mana kita nak tentukan dengan, kan pasaran kan dunia tengah duduk dengan COVID-19. Lepas tu berkemungkinan 2020 ni adalah tahun yang paling worst dalam ekonomi punya recession dan sebagainya. So dia orang kata tiba-tiba takkanlah tiba-tiba saham waktu-waktu ni nak belajar, dia kata macam pelik pula, macam melawan hukum pula. Okey, cuba komen abang sebagai pakar certified chartist. So you kamu ahli lah dalam bab ni. Right. Normal, itu pemikiran yang normal yang sememangnya akan wujud kepada mereka yang tidak tak mengikuti perkembangan pasaran lah. Tapi sebenarnya satu fakta yang suka untuk saya kongsikan, jumlah bilioner baru yang akan lahir selepas berlakunya setiap krisis akan bertambah sebanyak 2 kali ganda. Ini bukan saya cakap tuan-tuan. Ini yang kata ada badan yang telah membuat pengkajian pertambahan jumlah bilioner di dunia selepas berlakunya krisis. Dan kenapa perkara ni wujud? Sebab hari ni apabila berlakunya krisis, dan sebenarnya krisis ni bukan kali pertama Ustaz. Sejak 150 tahun yang lepas, kita dah mengalami 33 kali kegawatan ekonomi. 33 kali, bukan first time. Last pernah berlaku tahun 2008, tahun 98, tahun 87-88 dan sebelum-sebelum tu. Tetapi kali ni apa yang berbeza dengan kejatuhan-kejatuhan krisis yang berlaku sebelum ni, krisis kali ni dia agak pelik sikit sebab punca dia bukan daripada perniagaan ataupun ekonomi, tapi punca utama dia datang daripada penyakit. Pasal tu hari ni apabila semua orang panik, takut mati, takut berjangkit dengan wabak tu, jadi apa yang kita akan buat dalam keadaan panik? Seperti contohlah dalam kehidupan kita seharian. Kalau kita tengok apabila kita panik, kita pastinya akan membuat keputusan yang tidak rasional. Kita akan membuat keputusan yang tidak rasional. Dan apabila kita membuat tindakan yang tidak rasional ni, kalau dalam konsep pelaburan saham ni, kita akan lupa yang sebenarnya perniagaan, setengah perniagaan syarikat ni sebenarnya dia tak terjejas pun. Walaupun kita dengar hari ni ramai orang mati, orang tak boleh nak keluar rumah, tapi saya bagi satu contoh mudah.
dalam tempoh 14 hari, dah 20 hari kita duduk rumah ni, tuan-tuan masih makan ayam tak tuan-tuan? Tuan-tuan masih minum Milo tak? Masih lagi menggunakan internet? Pasal tu sebenarnya ia memang akan berlaku masalah ekonomi terhadap beberapa sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh, sektor penerbangan. Hari ini orang tak boleh nak terbang, kan? Orang tak boleh nak pergi bercuti. Tetapi ada sektor-sektor yang sebenarnya apa jadi pun, kau gawat ke, kau tak gawat ke, bisnes dia tak berubah. Bisnes dia malahan kadang-kadang bertambah baik. Contoh, seperti aplikasi Zoom yang kita tengah buat ni. Seperti penggunaan internet. Perasan tak sebenarnya sejak kita duduk rumah ni, penggunaan internet kita memang sangat tinggi. Jadi sebenarnya dalam apa juga situasi, dalam apa juga krisis yang berlaku, pasti akan wujud peluang. Dan apabila peluang ni wujud, sebagai contoh kita tengok, bila panik tadi saya kata, semua orang panik, semua orang mengambil keputusan yang tidak rasional, dan apa yang akan berlaku, semua orang akan bertindak untuk menjual pegangan saham yang mereka ada. Jadi bila semua orang duk pakat nak jual, kita tahu bekalan jika melebihi permintaan, supply melebihi demand, maka itu akan menyebabkan harga turun. Sama macam konsep kalau kita tengok musim durian. Musim durian, kalau kita sebenarnya kalau nak fikir betul-betul waktu terbaik untuk kita makan durian sepuas-puasnya waktu bila? Waktu penghujung musim durian. Sebab apa? Orang waktu tu dah tak lalu dah nak makan durian. Hari-hari makan durian. Sampai tahap orang kalau pemilik kebun durian ni sampai terpaksa jual lah satu bakul RM10, makan sampai mati tak apa. Begitu juga dengan konsep saham. Kenapa durian tadi ada waktu harga mahal, ada waktu harga murah gila. Sama macam saham. Sebenarnya durian tu tak berubah pun kualiti dia. Durian tu tetap sedap. Makanlah awal musim ke, makanlah akhir musim ke, durian tu tetap rasa dia macam tu. Sama juga macam saham. Dalam keadaan sebegini, kita perlu bijak menilai situasi yang sedang berlaku. Lepas itu sebenarnya salah satu daripada skill yang kita perlu ada dalam pelaburan saham ni adalah untuk kita memahami sentimen keadaan semasa. Kita perlu rajin membaca lepas ni. Kalau dulu sebelum ni mungkin sepanjang kehidupan kita 30-40 tahun, kita tak pernah ambil peduli pun apa pengumuman PM kita. Tengok apa baru ni pengumuman, apa PM kita umumkan kan, pakej rangsangan ekonomi, pakej prihatin tambahan. Semua benda tu sebenarnya memberi kesan kepada pasaran. Contoh apabila PM kita mengumumkan dana-dana tertentu yang akan diletakkan di bawah Kementerian Kesihatan mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tujuan beli katil hospital, kan, untuk beli glove, untuk beli sarung tangan, alat kesihatan, bantuan kesihatan. So secara tak langsung, saham-saham yang terlibat dalam sektor-sektor healthcare ni, sektor-sektor perubatan ni akan menerima tempias yang positif. Pasal tu sebenarnya, walaupun krisis yang berlaku ni sebenarnya sememangnya menakutkan semua orang, tetapi sebagai orang yang bijak, seharusnya kita dapat menghidu peluang yang wujud. Pasal tu sebenarnya orang yang berjaya ni sebenarnya dia tak fikirkan masalah, tapi dia cari jalan untuk selesaikan masalah. Hari ni mungkin perniagaan kita terkesan, pekerjaan kita terkesan, tapi kalau kita nak terus merungut, kita nak terus mengharapkan bantuan kerajaan, kita nak terus merintih, nak bersedih dengan keadaan yang telah melanda kita, apa yang kita dapat? Kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Tapi apa yang kita perlu buat, kita perlu cari solution. Dan sebenarnya pelaburan saham lah antara salah satu alternatif untuk kita bantu untuk meningkatkan ekonomi diri kita, baru cakap tentang keluarga kita, dan seterusnya barulah kita nak bantu lebih ramai orang di luar sana. Hari ini mungkin diri kita sendiri pun nak makan pun, orang kata entah kata boleh makan ke tidak hari ni kan. Kita kena selamatkan diri kita dulu. Baru kita boleh fikir pasal orang lain. Dan sebenarnya pelaburan saham ni memang sebenarnya sebiji konsep dia macam perniagaan. Kalau kita sebagai seorang peniaga, kita perlu fikirkan apakah risiko yang boleh menjejaskan perniagaan kita. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan terlibat dengan bisnes construction, kan? Construction. Selama hari ni dapat kontrak daripada kerajaan, buat jalan, buat jambatan. Jadi kalau apabila berlakunya perubahan kerajaan,
So kontrak-kontrak ni mungkin akan affected. Begitu juga dengan pelaburan saham ni. Jadi setiap syarikat yang kita laburkan ni, kita perlu tahu apakah risiko syarikat tersebut. Dengan setiap kata dengan perubahan yang berlaku di sekeliling kita, dengan perubahan kerajaannya, dengan masalah penyakitnya, semua benda ni mampu menggerakkan pasaran. Jadi hari ni kalau kita nak lihat kenapa ramai orang yang berfikiran waktu pasaran tengah jatuh ni patutnya elaklah, janganlah melabur kan, nanti rugi. Itu pemikiran orang biasa-biasa. Tetapi pemikiran orang yang bijak, dia nampak ni sebagai satu lubuk peluang untuk membeli saham-saham yang berkualiti yang sebenarnya tak ada apa-apa efek pun. Bisnes dia tetap run macam biasa. Tapi harga saham dia dah discount. Sebab orang panik tadi. Orang panik duk menjual, yang menyebabkan harga saham jatuh. Tapi sebenarnya bisnes dia tak terjejas. Jadi apa yang kita boleh jangkakan? Nanti apabila keadaan kembali stabil, keadaan kembali reda, tuan-tuan boleh bayangkan tak macam mana harga saham dia akan bergerak? Sebab apa? Bisnes dia tak terjejas pun. Lepas tu kita kena pandai memilih syarikat yang betul untuk kita laburkan. Lepas tu perlunya ada ilmu. Sebab hari ni kita ada 900 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. 790 syarikat tu patuh syariah. Kalau cakap pasal syariah tu memang kata kelentong lah. 790 saham patuh syariah. Jadi daripada banyak-banyak saham yang ada ni, mana satu saham yang kita nak pilih yang boleh membantu untuk beranakkan duit kita. Apa tu? Kepentingan ilmu tu perlu ada. Hari ni mungkin orang biasa macam saya yang mungkin tak pernah terlibat dengan dunia perniagaan, agak asing bagi saya dunia pelaburan ni, sebab saya bukanlah orang yang mempunyai mentaliti sebagai seorang ahli perniagaan. Tapi walaupun saya dulunya makan gaji seperti orang lain, tapi sebenarnya cara pemikiran ni bukanlah nak kata saya ni genius, saya ada IQ tinggi, saya boleh fikir macam tu, tidak. Tapi ianya boleh dilatih. Dan jika ianya dilatih secara konsisten, insya-Allah kita sebenarnya boleh bercakap lebih baik ataupun kita boleh kata memahami konsep ekonomi apa semua ni jauh lebih hebat daripada ahli ekonomi sendiri. Sebab kita terlibat dalam dunia pelaburan saham ni. Sorry tak ulang. Okey, baik. Alhamdulillah. Tengok. Tengok anda kan? Okey, baik. So, tuan-tuan follow rapat Abang Jazli kita, masya-Allah. Sangat banyak saya rasa info-info yang dikongsikan yang sangat bermanfaat lah pada saya sendiri pun. Mind blowing lah bila kita dengar dan sebagainya. Dengar abang? Boleh. Okey. Lepas tu tolong follow Jazli Izzuddin Facebook page abang Jazli kita, dan nanti tuan-tuan akan tengok iklan yang akan keluar. Untuk tuan-tuan follow rapat sebab setiap malam ada kelas tuan-tuan, dan saya ada letak satu link, tuan-tuan boleh letak nombor telefon, nanti masukkan, tuan-tuan isi form tu, nanti saya akan letak link untuk setiap malam tuan-tuan boleh mengaji secara percuma tuan-tuan. There is no more reason yang kita bina start learning, start get a knowledge. Trust me, the only way untuk kita keluar daripada fasa recession dan COVID-19 ni adalah kita fokus kepada tuan-tuan ni tengok dalam Facebook kita dah ni, tuan-tuan follow Jazli Izzuddin. Yang macam ni tengah live kita, dan setiap malam ada tuan-tuan. Cuma abang Jazli dia channelkan kepada Zoom. Sebab apa tak buat di Facebook? Satu, sebab nak effort. Sebab tuan-tuan terang-tuan, saham ni dia bukan boleh main sonok-sonok gitu. Dia kena, kalau nak buat semua. Kalau tak mau buat jangan buat. Sebab tuan-tuan kalau tuan-tuan main sikit-sikit, lepas tu tak tahu ketahuan punca, tuan-tuan beli counter yang pelik-pelik. Orang sekarang duk fokus kepada healthcare. Orang fokus kepada minyak, dia seorang pergi masuk benda-benda yang merepek. Lepas tu menangis di pucuk katil. Baik, tuan-tuan, ada orang kata, dia kata, Ustaz, kami ni mengaji tak pandai Ustaz. Kami tak ada basic ekonomi, kami bukan accountant dan sebagainya. Baik, saya tunjuk kat tuan-tuan, bukti kata tak perlu belajar ni pun macam staff-staff saya sendiri. Saya bagi staff saya. Mostly adalah daripada pengajian agama. Staff-staff Darul Murtadah ni kita sembang benda yang bukan sembang gajah terbang. Ini benda yang memang walk the talk. Saya tunjuk bukti kepada tuan-tuan. Contoh ni adalah grup saham yang saya tubuhkan untuk staff-staff saya sendiri sahaja.
So daripada grup ni, saya tidak kenakan apa-apa bayaran. Pada saya, ini yang mampu saya share kepada staff-staff Darul Murtadah adalah dengan kita share knowledge. Kalau kita tengok dalam grup ni, contohnya macam hari ni, seorang daripada kalangan staff saya, nama dia Nadia Halim, modal kecil je, kita tengok modal dia. Modalnya tak sampai pun RM700, tapi Alhamdulillah, dia dah achieve dalam 43% keuntungan daripada modal RM650. So, tuan-tuan apa alasan kita? Kalau tuan-tuan letak 100 pun, kalau dapat 40%, dia dapat RM40. Cuma ada broker fee. Broker fee tu berapa ringgit yang kita kena take care lah. Tu saya pun tak kira. So, kalau dari sini, still dia dah untung. Okey lah. Dia baru masuk berapa hari bulan. Dia baru masuk dalam 4-5 hari, dah dapat 33%. So, ni macam ni accountant saya. Syakirah ni accountant saya. Dia beli company Arsawit. Arsawit ni adalah company yang plantation. Dan plantation dah keluar satu news yang agak menarik. Maksudnya Ramadan ni kebanyakan di China dan sebagainya, mereka dah mula nak mengumpulkan stok untuk plantation. So of course lah benda tu adalah news dan catalyst yang baik. Dan dia untung RM496. Modal tak banyak tuan-tuan. Modal dia tak besar pun. Modal dia tak lebih daripada RM5,000. Ni dia juga Syakirah accountant. Alam adalah company yang dia punya minyak punya kontraktor ya bang? Ya, betul. Alam tengok dapat RM125. Tuan-tuan, ni modal kecil. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok yang saya memang main besar. Sebab saya fokus kepada untuk bantuan dan sebagainya, memang saya fokus gaji staff saya dan sebagainya, saya fokus ke situ. So, ini adalah staff-staff saya yang bukan nak sembang. Dan setiap hari tuan-tuan tengok, dia orang akan berbincang sama-sama dia. Ni hibiscus untuk RM100. Okey lah, 23% maksudnya modal dia baru menggunakan dalam dalam contoh kalau RM500 modal dapat 23%. So tidak ada alasan, dan ni bukti hidup tuan-tuan. Sahabat saya Ustaz Nazmi, saya dah minta izin untuk share kisah dia. Alhamdulillah dia dalam tempoh 9 bulan. Ustaz Nazmi dia Muhammad Ustaz Nazmi Gani ni dia adalah guru yang mengajar di Masjid Surau. Tapi cuba tengok apa yang dia kata. Dia kata Ustaz Alhamdulillah, dia kata dalam tempoh cuma lebih kurang tak sampai setahun, modal dia cuma mula RM5,000 sahaja. Tapi sekarang dia dah ada RM14,000. So hampir 180% ROI daripada modal. Tuan-tuan, siapa nak bagi tuan-tuan? Dalam fasa-fasa sekarang, dan hari ni dia kata dia untung RM2,000, dia jual company di antaranya LKL. LKL ni buat apa ni tuan-tuan ni? LKL ni datang ni. Company LKL adalah company yang supply katil di Malaysia. So sekarang ni dah berlaku lambatkan. So apa yang akan berlaku? Respon kepada company dia akan dapat untung. So tuan-tuan, stop giving a reason and start learning dan start belajar something. Tuan-tuan beriman dengan satu ayat daripada ayat Al-Quran. Tuan-tuan ingat ayat daripada surah Yusuf. Surah Yusuf ayat surah yang ke-12 ayat ke-47. Tengok Allah kata apa? Allah kata, dan hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Tuan-tuan ingat, kita baru diuji 3 bulan. Nabi Yusuf AS diuji 7 tahun tuan-tuan. Kita kalau kena uji 7 tahun ni, saya rasa mampu kita ni kalau tak do something. So dalam keadaan tersebut Allah kata apa? Kemudian apa yang kamu ketam, biarlah dia pada tangkai. Maksudnya yang dah hasil tersebut jangan habis semua. Itu adalah Allah ajak kita. Allah ajak Nabi Yusuf AS, tuan-tuan lepas ni tolong apa yang kita kena buat kecuali daripada bahagian kamu makan. Ni namanya konsep diversify. Duit yang kita ada jangan letak dalam satu bucket semua. Sama dalam saham pun. Saya ingat dia Abang Jas, saya selalu pesan, Haji Asri saya pesan kat saya, Ustaz, jangan put all the modal dalam satu bucket, pecahkan. Kalau go kepada plantation, pecahkan juga pada teknologi. Ataupun pecahkan, kalau counter, pecahkan. Sebab kita tak tahu yang mana naik dan yang mana turun. Cuma kita mungkin boleh mengkaji. So, Allah ajar kita diversify ni, so tak perlulah kita nak sombong. We keep learning, sebenarnya proses belajar ni tak pernah habis. Tuan-tuan, saya nak minta tolong 1,000 abang, alhamdulillah hampir 1,700 orang bersama orang kita sekarang, masya-Allah. So saya nak minta tolong tuan-tuan, nanti saya akan share beberapa kaunter yang mungkin esok nampak best. Saya nak minta mungkin abang boleh komen sikit daripada sudut perspektif pakar anak Chatis. Sebab saya yakin ramai daripada kawan-kawan kita ni mungkin diorang dah nak mula start study. So malam ni dah boleh buat start, tuan-tuan boleh buka di bursa marketplace. Tuan-tuan boleh try main, dia panggil paper trade. Saya share kat tuan-tuan, tuan-tuan boleh share untuk tuan-tuan buka di bursa marketplace ni, tuan-tuan boleh main game secara percuma. So macam main game Sairina tuan-tuan, macam game Jutaria, tuan-tuan beli, tuan-tuan daftar nanti, dan tuan-tuan isi, tuan-tuan boleh main macam Jutaria, tuan-tuan buat beli paper trade. Betul ya bang kan? Betul. Beli saham olok-olok, dia bagi modal free.
Ni tuan-tuan letaklah nak modal sejuta ke 100,000 ke. So boleh main di Bursa Market Plan ni ada satu page yang memang rasmi daripada Bursa Saham sendiri, Bursa Malaysia. So memang secure lah. Tuan-tuan di sini ada maklumat-maklumat yang tuan-tuan boleh baca berkaitan bursa dan sebagainya, insya-Allah. Jadi start belajarlah, jangan duk bagi alasan ni tak payah duk bagi alasan, kita start belajar dan kita get the knowledge first, insyaAllah. Saya yakin ramai orang yang akan dapat banyak gila info-info berkaitan. InsyaAllah, tuan-tuan, kita hampir 10 minit lagi untuk kita sampai kepada penghujung, untuk kita terus kepada guru kami pula. Ni guru saya. Ini guru kepada guru kami pula. Haji Asri akan 9.30 akan buka sesi sembang saham di page dia. So saya tak boleh nak ni lah. Saya menghormati guru saya dan saya yakin guru saya bersama untuk kita nak bagi laluan kepada guru kita terus, untuk tuan-tuan boleh dapat manfaat dia. Ilmu dunia kita nak, ilmu akhirat kita nak. Bagi kita tak mau jadi orang yang semata-mata hanya kepada dunia, dan kita tak mau hanya kepada akhirat, tapi di dunia kita seolah-olah kita merintih dan kita asyik duk ni minta bantuan orang dan sebagainya. So this is platform, dan abang minta nasihat-nasihat akhirat. Ramai ni 1,700 orang, dan mungkin minta bagi 3 tempat yang nampak ada potensi tu orang study. Ni bukan beli, kan, tolong jangan belajar by call. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Kalau tuan-tuan daripada sekarang, tuan-tuan asyik dapat by call, tuan-tuan takkan belajar apa-apa. Saya minta maaf, ramai orang mesej dia kata, Ustaz nak beli counter pun. Ustaz nak beli counter pun. Tuan-tuan jangan belajar dengan cara macam tu. Trust me, you will learn nothing. Orang yang tahu, dia tahu nak masuk, dia tahu nak keluar. Tapi masalah orang yang ambil by call, dia tahu masuk sebab dia dapat, tapi dia tak tahu nak keluar mana. Maka sehari bila jatuh, menangislah di bucu katil. So, benda ni saya nak minta abang bagi mungkin 1-2 kata. Ni bukan beli lah, untuk kita tolong belajar. Tuan-tuan tolong amanah dengan ilmu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ambil apa yang abang just kita share, untuk tuan-tuan terus beli esok tanpa tuan-tuan study, tuan-tuan dah mengkhianati ilmu yang ni. Sebab mak saya abang, tuan tolong buat trading plan. Buat trading plan macam tuan-tuan boleh search kat YouTube, tengok apa itu trading plan. Tuan-tuan search kat YouTube, tengok apa itu trading plan. Tuan-tuan belajar tengok apa trading plan, apa itu support, apa itu resistance. Abang Jas kita mungkin boleh share, dan insyaAllah dalam share tersebut tadi saya akan keluarkan iklan yang tuan-tuan boleh follow juga. Haji Asri juga buat kelas percuma, dan tuan-tuan sesi malam ni tak dibayar. Saya tak dibayar apa-apa. Oh Ustaz, Abang Jas minta bayar ke? Tak, tuan-tuan. Minta maaf, tak dibayar. Haji Asri bayar saya ke? Tak, tuan-tuan. Wallahi tidak. Tapi pada saya ini adalah tanggungjawab saya sebagai anak murid. Kalau mereka boleh bagi saya pengetahuan, dan saya alhamdulillah hari ini, saya hit hari ini saja, minta maaf sebut, hampir 70,000 keuntungan hari ini saja. Dengan modal dalam 100,000 lebih, saya dapat hampir 80 ke 70,000 ringgit. Saya tunjuk bukti dia. Jadi kita bukan nak sembang je, kita nak semua dapat manfaat. Jadi tolong, cuma saya nak bantu tuan-tuan, tolong share kita punya live malam ni. Dan yang kedua, tolong follow rapat page Abang Jazli Izzuddin kita, untuk tuan-tuan dapat info-info berkaitan ilmu tentang saham. Belajar dulu, decide kemudian. Jangan buat leceh, jangan buat malas lah, kita start tak ikut. Jadi mungkin nasihat terakhir, dan mungkin bagi apa counter yang orang boleh study untuk esok atau minggu ni, sebab saya tengok banyak contohnya bahagian trade war minyak, apa yang berlaku mungkin akan ada some effect daripada sudut analisis. Dalam masa yang sama saya akan keluarkan iklan-iklan. Yang pertama Facebook Abang Jazli, yang kedua program-program Haji Asri. Jadi tuan-tuan, saya tak mampu nak ajak tuan-tuan. Ramai mesej, Ustaz buatlah kelas, minta maaf saya tak pakar dalam bab saham. So ini adalah platform yang tuan-tuan boleh dapatkan. Saya reti berupa ilmu yang lain, tapi saya boleh bantu dekat sini. InsyaAllah tolong share dan tolong follow rapat, dan saya akan keluarkan Facebook mereka, insyaAllah. Abang mungkin right. Jadi antara syarikat lah yang bagi saya suka tuan-tuan berfikir sebagai seorang ahli perniagaan. Kalau biasa ini soalan yang normal akan ditanya, saham apa yang bagus nak simpan 10 tahun, 20 tahun. Saya bagi tips mudah. Tuan-tuan cuba fikir dan bayangkan agak-agak lagi 10 tahun, 20 tahun, agak-agak apa jenis perniagaan yang akan masih lagi valid. So, satu contoh yang saya suka bagi. Tuan-tuan tahu tak sebenarnya negara kita ni merupakan pengeluar sarung tangan getah terbesar di dunia. Hari ni 70% glove yang diguna pakai di semua hospital yang ada di seluruh dunia ni datang dari Malaysia. Dan 2 syarikat pengeluar glove terbesar di dunia ni, yang pertama adalah syarikat Hartalega. Syarikat Hartalega ni hari ni disebabkan oleh wabak ni, orang lain semua saham dia duduk jatuh.
dia sedang menghampiri paras tertinggi dalam sejarah. Sebab apa? Pada ketika ni semua orang duk pakai glove. Orang kata sampai tahap kita dengar glove punya stok pun tak cukup. Jadi ini antara syarikat-syarikat yang memang mempunyai potensi yang besar. Dan nanti kita tahu 10 tahun, 20 tahun lagi ramai umat manusia ni kan, lagi banyak glove yang diperlukan. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana pendapatan syarikat. Itu satu. Alright? Yang kedua, hari ni kalau kita tengok trending di kata zaman teknologi kini, hari ni kita boleh membuat pembelian tanpa perlu kita pergi kedai. Hari ni segala benda kita shopping memang online je. Order makan pun online. Silat-silat lepas ni order bini pun online kot. Kan? Jadi hari ni kita tengok trending orang buat shopping online ni memang cukup-cukup popular. Nak beli apa tak payah pergi Giant, tak payah pergi Tesco. Jadi syarikat-syarikat yang terlibat dengan syarikat yang terlibat dalam industri online payment, dalam industri payment gateway, antara contoh syarikat GHL System, syarikat Revenue. Ini dua syarikat yang sebenarnya banyak terlibat dalam penyediaan online payment platform. Dan kalau tuan-tuan perasan, esok mungkin kalau siapa yang pergi Aeon ke, pergi Giant ke, betul. Cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan pergi kat cashier tu nanti masa nak bayar tu, tuan-tuan pergi tengok, tuan-tuan cakap nak bayar pakai kad kredit. Okey, nanti dia akan bagi mesin kad kredit tu betul? Dan tuan-tuan tengok kat tepi mesin tu ada tulis GHL, mesti akan tulis revenue. Dan hari ni kita tengok macam mana kita sedang menuju ke dunia tanpa cash. Cashless payment punya dunia. Hari ni orang kata sekarang ni tak bawa wallet pergi mana-mana pun orang macam orang kata boleh hidup tenang. Janji bawa handphone. Kan? Inilah dunia sebenarnya yang jenis-jenis perniagaan yang kita tahu mempunyai potensi besar untuk berkembang. Saya pun tak tahu 10 tahun lagi tu apa yang akan berlaku, silat-silat kita terbang. Kan? Kata silat-silat orang semua dah jadi macam robot. Jadi kita boleh bayangkan kalau hari ni mungkin di Malaysia ni, mungkin orang kata di bandar-bandar ataupun mereka yang mempunyai akses kepada internet ni memang cukup popular lah online payment ni. Tapi di kawasan kampung, banyak lagi kawasan yang sebenarnya belum lagi orang menggunakan teknologi ni. Dan cuba bayang kalau satu Malaysia pakai. Dan syarikat ni pula kalau dia bijak, dia pergi kembangkan bisnes, dia pergi Indonesia, pergi Vietnam, pergi Thailand, pergi ke seluruh dunia. Tuan-tuan boleh bayangkanlah macam mana pendapatan syarikat ni akan meningkat. Dan sudah pasti kalau pendapatan syarikat meningkat, orang makin suka nak beli bisnes dia, maka saham dia pun akan melonjak naik. So ini antara syarikat, saham-saham syarikat yang bagi saya mempunyai potensi yang besar untuk dalam tempoh jangka masa yang akan panjang. Saya tak nak cerita esok saham apa nak naik, sebab esok naik lepas tu lusa turun tak guna juga. Sebab tuan-tuan pun bukan tahu macam mana nak beli jual pun. Jadi saya suka untuk tuan-tuan berfikir sebagai seorang ahli perniagaan. Cuba fikir 10 tahun, 5 tahun lagi. Dan kita pun sebenarnya kita nak melabur ni kadang bukan untuk kita pakai duit pun, tapi untuk tabung pendidikan anak-anak kita. Nanti dah habis universiti kan, dan nak masuk universiti. Kata kita selalu bagi alasan, tak cukup duit nak hantar pergi kuliah swasta, tak cukup duit nak hantar anak pergi belajar kat Mesir, pergi belajar perubatan dekat Ireland. Sebab kita tak ada dana. Tapi inilah salah satu kata cara untuk kita mulakan sekarang. Jangan cerita pasal esok lusa nak jadi kaya. Cerita pasal 20 tahun lagi, at least mungkin bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Dan juga untuk kita punya saham akhirat selepas kita meninggal. Ya, Zat? Weh, 3 saham dah tu. Power tu. Memang saham-saham power ni. Benar nak mute. Okey. Tu berpower banyak dah bang. Alhamdulillah. Dia macam ni lah. Tuan-tuan, sebenarnya saham, dia pun kata saham ni macam kita macam predict di future kan. No, tuan-tuan, saham is how kita belajar macam mana psikologi manusia. Orang sakit, orang perlukan ubat. Bila ubat, apa company akan terlibat? Farmasi. Orang sakit sekarang pergi hospital. So hospital dia perlukan face mask, dia perlukan glove. So company apa? Company yang manufacture glove. So sebab tu tak ada magic pun tuan-tuan. Saya cerita dah. Bila Lazada buat sale 27 hari bulan baru ni. So apa yang akan berlaku? Saya tak shopping Lazada. Saya shopping company yang urus payment gateway Lazada. Saya tunjuk bukti pada tuan-tuan hari tu. Saya untung revenue hampir 30%. Within that range, 1 or 2 week,
Saya boleh untung dengan revenue sebab revenue adalah company yang menguruskan DL system atau dua tiga company yang uruskan. So saya buat apa saya nak beli barang? Saya akan keluarkan duit. Lebih baik saya beli something yang menambah duit saya. Itu the process of saham. Sebab tu tak ada magic tuan-tuan. Trust me, when you learn you will get banyak gila knowledge yang power. Tuan-tuan, ni malam ni kita masa mencemburui kita. Kita cuma ada sejam. So banyak soalan-soalan yang orang tanya. Contohnya dia kata isu forex dan sebagainya. InsyaAllah. Tuan-tuan, esok malam kita akan bersama dengan tuan guru kami tu Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad, dan kita akan berbicara tentang apa hukum forex, dan esok malam tajuk best counter pilihan. Esok malam counter pilihan. Ni tajuk ni orang cukup marah. Orang kalau boleh abang tak mau ngaji, jangan esok nak beli tu ya. Esok tajuk mahal kita adalah counter pilihan. Iklan boleh keluarkan yang untuk yang insyaAllah esok malam kita akan keluarkan berkaitan tajuk kita. Dan Abdi dan Haji Asri Ahmad Torre esok malam tentang counter pilihan. So stay tune tuan-tuan, dan habis daripada program kita, kelas kita tuan-tuan boleh terus bersama dengan guru kita. Saya akan terus bagi link esok, tuan-tuan boleh masuk terus belajar dengan Abang Jazli kita berkaitan untuk more on detail tentang biasa 2-3 jam setiap malam dia buat secara percuma. So jangan bagi alasan tak cerdik, jangan bagi alasan yang tak pandai tuan-tuan. Esok pukul berapa? InsyaAllah pukul 8.30 macam biasa. Kita akan bersiaran lah insyaAllah. Yang ni 12 April ni adalah kelas yang Haji Asri akan cerita kepada kita dalam webinar Labur Saham. Juga secara percuma, tuan-tuan saya tak tahu nak tolong macam mana dah. Kalau tuan-tuan still giving a reason, Haji Asri, tim daripada Cautious AAA, setiap masa cuba cari apa benda kita boleh bantu orang dalam fasa-fasa macam ni. Kami terutama kata kalau kami sebagai trader, kami boleh duduk rumah trade tuan. Macam malam ni kami boleh masuk market US tengah gap up, tengah naik gila-gila. So buat apa kami nak share macam ni kan? So kami tak ada untung apa. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan tengok 1,000 orang malam ni pun kaya tak monetize dapat duit sekupang pun. Tuan-tuan kata ini bukan YouTube. YouTube saya akan dapat duit sebab saya letakkan iklan. Tapi sini tak ada. Kita daripada awal tadi iklan kita semua bagi pengajian percuma pada tuan-tuan. So saya yang apa yang saya boleh bantu macam ni saja. Mudah-mudahan itu jadi manfaat kepada kita semua. Dan untuk makluman tuan-tuan dan Abang Jasri minta izin, hari ni kita baru buat pelancaran untuk program bantuan COVID-19 di Muqtada Dakwah Center sendiri. Technically sebelum ni hampir dah 2 minggu lebih dalam ni menggunakan trade saya seorang. Maksudnya keuntungan saya setiap hari saya allocate RM3,000 untuk bantuan. Sampai satu peringkat kita tengok terlalu ramai orang yang perlukan bantuan, jadi saya minta buat kerjasama. Kita buat kerjasama dengan Pusat Khidmat Wakil Rakyat bersama dengan Ustaz Hanif Fazali dan juga Ustaz Fazli Hashim, Wakil Rakyat Tanjung Dawan dan Wakil Rakyat Pantai Merdeka, untuk kita wujudkan terus pusat bantuan. So mana-mana orang Sungai Petani yang ada masalah kewangan, yang ada masalah putus bekalan makanan, just datang with a pleasure, tukar atau berhubung dengan kita akan bagi tanpa, kita takkan siasat dah, you nak tipu lah, tu you jawab dengan Allah pada kita. Kalau you ada kemampuan, janganlah menzalimi hak orang. InsyaAllah kita target dalam 10,000 untuk kita bantu. 10,000 Allahumma salli samad. Sekarang ni 1,000, tapi saya nampak tadi saja dah mungkin dah hampir 500 orang. So mungkin kita akan extend untuk lebih ramai lah untuk kita bantu. So malam ni tuan-tuan percaya atau tidak, sifir Allah mudah ya. The more we share, the more we give, the more we'll earn. Nah, tolong, ini adalah janji Nabi SAW sendiri, dan 2 benda yang Allah akan balas di dunia adalah dengan yang pertama adalah bak sedekah. Dia tak banyak pun, RM40 ke satu kepala untuk kita tajak. Jadi jom kita sama-sama untuk dalam kita nak mencari sesuatu, kita mula memberi sesuatu. Ada orang yang dia tunggu kaya baru nak sedekah, hari ni kita bersedekah untuk kita kaya. Itu adalah formula dia. Abdul Rahman Auf jumpa dengan Nabi, cerita sampai susah hati, dia tahu Rasulullah, aku hati susah hati. Kenapa? Pagi aku sedekah, petang akan main lagi. Malam aku sedekah, esok akan main lagi. Jadi tak boleh nak habis duit dia. Sebab apa? Rotation ketika dia the power of giving. Dan saya dapat, untuk makluman tuan-tuan, saya bukan nak mengangkat guru saya ni, tapi Abang Jazli di antara orang yang bertanggungjawab, di antara orang kuat lah yang membangunkan beberapa madrasah di Sabah dengan effort dia dan sebagainya, dengan tim dia. So sebab tu kami ada satu mission yang sangat besar, sepatutnya bulan lepas, tapi disebabkan COVID-19 kita terpaksa tangguhkan. Kami akan ke Sabah untuk kita bantu lebih daripada 20 madrasah dan tahfiz di sana, untuk kita buat macam mana untuk kita nak wujudkan satu sistem yang madrasah tak perlu lagi mohon-mohon sumbangan, dia orang dah boleh automation. So insyaAllah tu projek kami lah. InsyaAllah tuan-tuan doa
Itu yang mampu kami buat, yang mampu kami sumbang. Kami nak bagi duit banyak, kami pun mungkin ada kekangan, kita ada limitation, kita boleh bagi 100,000 tapi mungkin duit tu habis. So kita nak jadikan 100,000 itu adalah nilai kita boleh bantu. So bayangkan malam ni 1,500 orang. 1,500 orang kalau kita semua seorang 100 kita boleh lekit duit kita tu, kita dah ada mungkin RM15,000. RM15,000 kalau kita trade contohlah dapatlah mungkin 10%. So dah ada 1,500 yang kita boleh bantu orang tanpa mengurangkan RM15,000 kita. Itu yang best. So kita tak mau bagi dan habis, kita nak bagi dan boleh bagi lagi setiap hari. Jadi insya-Allah siapa yang mungkin dalam ni yang ada kenal orang susah-susah, tuan-tuan boleh pergi ke page Murtada Dakwah Center, tuan-tuan maklumkan, nanti kita akan cari alternatif. Kalau berdekatan kita akan hantar, kalau jauh mungkin kita akan guna alternatif link lah. So terima kasih banyak kepada semua malam ni saya ucapkan. Terima kasih banyak. Malam ni ada abang bersama dengan abang? Ada. Lagi setengah jam. Ada link di bawah tu saya bagi. Tuan-tuan jangan isi link tu, nanti saya akan hantar terus kepada tuan-tuan link kali ataupun mungkin abang boleh bagi makluman Ustaz. Kalau tuan-tuan nak sertai sesi saya bermula malam ni dan juga sampai penghujung musim Perintah Kawalan ni, tuan-tuan boleh pergi ke page saya baru saja post apa yang tuan-tuan perlu buat untuk tuan-tuan diterima masuk untuk sertai sesi perkongsian saya setiap malam. Mudah, simple. Tuan-tuan boleh tengok first post saya dah post dah, baru je tadi. Okey, cantik. Tuan-tuan boleh buka page yang Abang Jazli? Okey, saya akan OBS kan terus. Tuan-tuan boleh tengok terus di page Abang Jazli kita. Ada di situ apa yang tuan-tuan kena buat untuk nak dapatkan perkongsian tu. Of course ada effort yang tuan-tuan kena ni. Kita bukan nak minta kos tuan-tuan, kita cuma perlukan komitmen. Kalau itu pun tuan-tuan tak boleh buat, saya tak tahulah. Saya dengan Abang Jazli, saya tak tahu kami nak tolong apa lagi. Bukan tuan, gini, kalau kita nak berjaya satu, Allah takkan berubah nasib satu kaum tu melainkan dia atas keinginan dia nak berubah. So ingat rukun daripada tawakal, yang pertama ikhtiar. Tuan-tuan boleh tengok di situ. Di page Jazli Izzuddin. Ni alhamdulillah program saya amat santai. Setiap malam tuan-tuan, saya pun tak tahu apa kekuatan Allah bagi kepada Abang Jaz kita. Setiap malam 3 jam. Setiap malam saya mengajak sejam pun rasa saya otak tak apa nak bersambung dah. So tuan-tuan nanti buka dan tuan follow, tengok dalam tu ada semua info yang tuan-tuan boleh dapatkan, insya-Allah. Mudah-mudahan saya doa satu je, abang kekal istiqamah sampai ke ilmu kepada semua kami yang kurang ilmu ni, mudah-mudahan menjadi jambatan pahala untuk abang masuk syurga nanti, insya-Allah. Nanti 1,000 orang lebih akan tarik tangan, ya Allah, inilah guru kami ya Allah. Walaupun dia tak ajak Quran, dia tak ajak kami tajwid, tak ajak kami fiqh, tak ajak kami sirah, tak ajak kami ni, tapi dengan sebab dia bantu kami dalam ilmu dunia, menyelesaikan kami, mengkhusyukkan solat kami, buatkan ibadah kami lebih sempurna, sebab dia tak ada masalah kewangan dah, insya-Allah. Mudah-mudahan. So bang, terima kasih banyak, luangkan masa yang sangat berharga, yang sangat saya tak boleh nak bayang dengan duit, tapi saya harapkan 1,500 orang, 1,400 orang yang ada ni semua mendoakan pada abang, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipelihara keluarga daripada apa pun wabak, bukan sekadar COVID-19, wabak apalah, hasad ke apa semua, daripada pandangan buruk orang dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar tu dulu pertemuan kita pada malam ni. Tuan-tuan yang ada soalan, yang ada kemusykilan, tuan-tuan boleh tanya. Esok malam kita bersama dengan guru kami, Tuan Haji Muhammad Asri, dan insya-Allah saya cuba dapatkan slot dengan Datuk Dok Bakar, pengurusi kepada security Suruhanjaya Security Malaysia, untuk untuk kongsi tentang hukum forex dan sebagainya, dan saya cuba dapatkan ruang bersama dengan Dr. Zaharuddin untuk kita dapatkan satu sesi live, kalau boleh tuan-tuan, kita lebih clarity-kan kejelasan berkaitan pelaburan kewangan dan sebagainya. Jadi sekadar tu dulu, insya-Allah kita cuba usahakan abang jangan serik, insya-Allah ada masa kita live lagi, mudah-mudahan. Boleh. Jadi tadi terus boleh tuan-tuan, pukul 10, pukul 9.30 terus pergi page Haji Asri. Saya akan bagi link tu sekejap lagi, dan terus kepada pukul 10 lebih itu habis Haji Asri, Abang Jaz kita pula terus malam ni kita maraton ilmu, takkan rugi, insya-Allah. Jadi sekadar dulu kita tangguh majliskan tasbih kafarah dan surah dan juga kita bacaan doa. Subhanakallah subhanaka wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar, kami tak sedar, ya Allah.
Ya Latif, lembutkan hati kami, hati keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak buat dosa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, hari ini Kau bagi kepada kami ujian ya Allah. Kau datangkan kepada kami salah satu daripada makhluk-Mu yang bernama coronavirus ya Allah, yang cukup untuk mengajarkan kami seluruh dunia. Tidak ada seorang pun pemimpin yang boleh mendabik dada dan sombong hari ini ya Allah, termasuk pemimpin-pemimpin dunia yang selalu angkuh ya Allah, hanya dengan makhluk yang tidak nampak di mata, yang tidak boleh dipegang dengan tangan dan kaki, yang tidak boleh dibau, yang tidak boleh didengar, yang mana Kau hanya datangkan dengan sekecil-kecil makhluk sudah telah mengajarkan kesombongan dan keangkuhan kami ya Allah. Maka ya Allah, kami sedar ya Allah, kami tak ada apa-apa ya Allah, melainkan Kau ampunkanlah dosa-dosa kami. Kau angkatlah makhluk-makhluk yang coronavirus ini daripada alam kami ya Allah. Ya Allah, kami dah tak boleh berjumpa sesama adik-beradik kami ya Allah. Kami dah tak boleh bekerja macam biasa ya Allah. Kami dah mungkin berkemungkinan kami dah tak boleh solat tarawih berjemaah ya Allah. Kami mungkin tak boleh buka puasa bersama-sama ya Allah. Ya Allah, hilangnya keseronokan Ramadan kalau hilangnya untuk kami berjemaah ya Allah. Maka ya Allah, bantulah kami ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan fasa PKP ini sebagai fasa untuk kami bermuhasabah dan kami menambah ilmu daripada keilmuan yang disampaikan daripada agama dan akademik dalam apapun jua ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, kami Allah, jadikan kepada kami yang mungkin berhutang, lepaskan kami jalan hutang. Yang ada kesulitan kewangan, Kau lepaskanlah jalan kesulitan kami ya Allah. Maka Kau berilah kalau ilham yang baik, kemurahan dari segi rezeki kepada kami dan juga ilmu ya Allah. Ya Allah, kami khususkan doa pada malam ini pada guru kami dan sahabat kami Abang Jazli Izzuddin ya Allah, yang sudi berkongsi pengalaman dan ilmu beliau ya Allah untuk memberikan kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, Kau peliharalah dia ya Allah, gantilah dengan kebaikan dunia dan akhirat kepada dia ya Allah. Dan kami khususkan kepada semua yang mendengar ni istiqamah untuk kami sentiasa boleh menuntut ilmu dan menampakkan manfaat dunia dan akhirat kepada kami. Ikatlah hati-hati kami dengan iman ya Allah. Ikatlah hati-hati kami dengan silaturahim yang baik ya Allah. Buanglah perasaan hasad dengki ya Allah. Buanglah perasaan-perasaan yang tidak baik ya Allah dalam jiwa dan diri kami ya Allah. Kami banyak buat salah, kami pernah buat dosa ya Allah, tapi jangan tulis kami buat kesalahan yang sama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan boleh pergi ke page Haji Muhammad Asri untuk kita terus kepada sembang saham bersama dengan beliau. Dan selepas daripada tu insya-Allah terus kepada Abang Jazli, kita tengok apa yang perlu dibuat untuk dapatkan live pada malam ni. InsyaAllah malam ni kalau tak ada bintang, saya akan join sama insyaAllah untuk kita dapat sama-sama mengaji insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Keluarkan iklan. Iklan Sumangan. Habis dah. Okey bang, terima kasih banyak. Okey, sama Ustaz. Terima kasih kerana sudi menjemput. Jumpa di rumah. Saya target 2-300 ya bang. 1,007 tadi peak 1,008 naik. 1,008 alhamdulillah. Itulah alhamdulillah, mudah-mudahan boleh menambah untuk sesi ya bang. Insya-Allah. Saya nak ajak orang tak pandai bang, aduh jam. Yang okay, best malam ni pakar Dr. Tanaka Mustafa pun join kita daripada awal sampai habis. Dia politician Politician, tapi dia pakar dalam kewangan. Oh, pakar kewangan Ya. Itulah nampak nama dia tadi. Dia tengok dia duk buat analisis power lah. Betul. So dia daripada awal tadi. Dia kata, tapi saya tak pasti dia alumni kita.